Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Puan Nora Azian serta rakan-rakan sekalian. Saya, Nur Syafiqah binti Salihuddin, bernombor matrik 2019232 bersama-sama ahli kumpulan saya iaitu Husna Zafirah binti Abdul Fazli, Ani Sofia binti Muhammad Jafri dan Siti Nur Syafiqah binti Abdul Hanif dari Seksyen 1 bagi subjek Komunikasi Penulisan akan membicarakan tentang prinsip-prinsip penulisan. Artikel yang dipilih oleh kumpulan kami ialah artikel bertajuk Tulisan Jawi Patut Diwarisi Generasi Muda karya Chew Hong Ling. Pertama sekali, prinsip-prinsip penulisan merupakan asas yang perlu diterapkan dalam penghasilan sesuatu penulisan yang mantap dan berkesan. Terdapat beberapa prinsip penulisan yang diberikan perhatian iaitu prinsip pemerengganan, penjelasan, kesatuan dan kepautan. Prinsip pertama dalam penulisan iaitu prinsip pemerengganan merujuk kepada proses mewujudkan satu entiti terpenting dalam tubuh sesebuah karangan iaitu perenggan. Perenggan merupakan inti karangan yang mengandungi satu unit idea atau satu unit isi perbincangan yang dikembangkan secara tersusun dalam satu rangkaian ayat yang saling berkaitan. Penulis mahupun pembaca dapat melihat hubung kait antara idea-idea dalam karangan dengan lebih jelas melalui kewujudan perenggan. Pemerengganan berkepentingan untuk membahagi isi yang ingin disampaikan setiap kali perubahan sesuatu isi atau fokus berlaku agar pembaca mudah untuk memahami setiap isi dalam setiap perenggan. Berdasarkan artikel tulisan Chew Hong Ling bertajuk Tulisan Jawi Patut Diwarisi Generasi Muda yang telah dipilih, pemerengganan telah diaplikasikan dengan baik. Penulis membahagi isi yang ingin disampaikan kepada beberapa perenggan mengikut fokus penyampaian. Sebagai contoh, pada perenggan pertama, penulis menceritakan hasratnya yang ingin mencari buku bertulisan Jawi di Pesta Buku Antarabangsa. Kemudian, perenggan kedua, penulis menyatakan bahawa rakan-rakannya sering terkejut dengan kenyataan beliau boleh membaca tulisan Jawi. Kemudian, pemerengganan juga merupakan usaha untuk menghasilkan komposisi sesebuah penulisan yang mantap melalui binaan perenggan-perenggan yang sempurna. Perenggan yang sempurna terhasil apabila wujudnya struktur atau bahagian yang lengkap iaitu melibatkan kepelbagaian jenis perenggan yang terdiri daripada perenggan pengenalan, perenggan isi dan perenggan penutup. Perenggan pengenalan kebiasaannya dimulakan dengan pengenalan kepada tajuk penulisan. Akan tetapi, jika dilihat pada artikel yang telah dipilih, penulis memulakan perenggan dengan menceritakan pengalamannya mengunjungi Pesta Buku Antarabangsa yang dianggap bertujuan untuk menarik minat pembaca untuk memulakan bacaan. Perenggan isi pula berfungsi untuk menyampaikan idea kepada pembaca. Perenggan-perenggan isi dalam artikel Tulisan Jawi Patut Diwarisi Generasi Muda menekankan tentang usaha penulis yang minat mempelajari tulisan Jawi yang seterusnya berfokus kepada halangan penulis masa mempelajarinya sehingga disindir dan kenyataan dari penulis yang menyatakan kepentingan tulisan Jawi sebagai khazanah. Akhir sekali, perenggan penutup merupakan penutup penyampaian idea yang sering dipenuhi dengan ringkasan, rumusan, penegasan, imbasan serta keputusan. Penulis dalam artikel yang dipilih telah menyatakan harapan agar hubungan antara kaum di Malaysia terus erat lebih-lebih lagi melalui penggabungan tulisan Jawi dan Cina. Seterusnya, beralih kepada prinsip penulisan yang kedua iaitu prinsip penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husna Zafirah binti Abdul Fazli, bernombor matrik 2014366. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan prinsip penulisan yang kedua iaitu penjelasan. Penjelasan juga boleh dikenal pasti sebagai kejelasan dalam penulisan.
Penulisan yang jelas menunjukkan penulisan yang mudah difahami, dibaca dan tidak memberi ruang untuk disalah tafsirkan. Ciri-ciri tersebut dapat memudahkan pembaca untuk menerima bahan bacaan mereka. Selain itu, gaya penulisan yang jelas menggunakan kata-kata yang pendek, ringkas dan tidak berbelit-belit dan terlalu panjang yang menyebabkan gangguan kepada pembaca. Penulisan yang berbelit-belit dan terlalu panjang akan mengganggu fokus pembaca untuk memahami penulisan yang dibaca. Mengikut tugasan yang diberi, kami perlu memilih satu artikel untuk mengulas dan membentangkan prinsip penulisan yang terdapat dalam artikel tersebut. Oleh itu, kumpulan kami telah memilih satu keratan akhbar yang bertajuk Tulisan Jawi Patut Diwarisi Generasi Muda tahun 2015. Melalui keratan akhbar yang dipilih, petikan ayat ini menunjukkan prinsip penulisan penjelasan. Ayat petikan tersebut berbunyi begini. Beberapa bulan lalu, penulis melawat pesta buku antarabangsa di Pusat Dagangan Dunia Putra dengan harapan membeli sebuah dua buku dalam tulisan Jawi, tetapi hanya dapat senaskah buku yang agak tebal di Reruai Institusi Terjemahan dan Buku Malaysia. Lain-lain, buku yang menggunakan tulisan Jawi adalah dalam bahasa Arab atau bahan bacaan agama. Petikan itu jelas menunjukkan bahawa buku yang ditulis dalam tulisan Jawi sudah terhad dijumpai ketika itu. Kerana tiada lagi penulis baharu atau generasi muda ini menggunakan tulisan Jawi dalam penulisan mereka. Oleh itu, penulis berasa risau kerana takut tulisan Jawi tidak akan digunakan lagi pada masa hadapan, lalu mengeluarkan artikel yang menunjukkan hasrat supaya generasi muda terus mempelajari dan menggunakan tulisan Jawi supaya tidak pupus di telan zaman. Akhir sekali, saya akan memberikan tips untuk memastikan penulisan ayat yang jelas. Pertama sekali, penulis perlu kekal dan fokus pada isi utama. Hal ini kerana bagi memastikan maklumat yang disampaikan adalah tepat. Yang kedua, tulis untuk sasaran pembaca. Setiap penulis yang hendak menulis haruslah menyelidik latar belakang pembaca supaya penulisan tersebut dapat difahami oleh pembaca. Yang ketiga, memaklumkan perkara yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, di bahagian pendahuluan, ayat terakhir nyatakan topik bagi isi-isi yang akan disampaikan. Dan yang terakhir sekali, haruslah mengelakkan penggunaan bahasa selanga. Bahasa formal haruslah digunakan dalam penulisan, terutamanya penulisan akademik. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Pembentangan ini akan diteruskan oleh saudari Anes. Terima kasih saudari Husna Zafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Sofia binti Muhammad Jafri. Baiklah, prinsip penulisan yang ketiga ialah kesatuan. Menurut Awang Sarian 2004, kesatuan merujuk kepada satu perenggan yang dihasilkan hanya menjurus kepada satu hal atau satu idea sahaja. Manakala Muhammad Azhar Abdul Hamid et al. 2001 menyatakan bahawa kesatuan dalam perenggan ialah tumpuan atau pemusatan keseluruhan isi yang berfokus pada tajuk penulisan itu sendiri. Ciri-ciri kesatuan dalam penulisan ialah yang pertama, ayat-ayat dalam perenggan yang sama mestilah berpusat kepada satu idea sahaja. Penulis perlulah mengelakkan diri daripada menulis dua atau lebih idea dalam satu perenggan yang sama. Hal ini dapat membuatkan mesej yang ingin disampaikan menjadi lebih teratur dan boleh difahami secara lebih mendalam.
Sekiranya terlalu banyak isi dalam satu perenggan yang sama, boleh berkemungkinan besar pembaca akan hilang fokus dan mesej tidak dapat disampaikan dengan jayanya. Yang kedua ialah pemilihan subjek dan predikat mestilah tepat dan bersesuaian untuk menjelaskan idea utama. Kesatuan dapat dicapai apabila ayat huraian ditulis secara tepat dan boleh menghuraikan isi utama dengan baik. Ayat topik dan ayat-ayat huraian mestilah menunjukkan kesinambungan mesej antara satu sama lain. Berdasarkan artikel yang bertajuk Tulisan Jawi mestilah diwarisi generasi muda, hasil tulisan Chun Hun Ling, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Usman Awang, ada menunjukkan prinsip kesatuan. Salah satu petikannya berbunyi, tambahan pula, tulisan Jawi kini lebih kelihatan untuk memahami agama yang diajar bersama mata pelajaran agama Islam di sekolah. Ini menjadikan Jawi dianggap sebagai jabatan untuk menguasai subjek agama sahaja. Tidak hairanlah apabila ahli politik mudah dikecam atas penggunaan nama jalan dalam tulisan Jawi dan budaya ini dianggap bertentangan dengan negara sekular. Mesej yang ingin disampaikan dalam petikan itu ialah tulisan Jawi sering kali dikaitkan dengan penyebaran agama, memandangkan tulisan Jawi sering digunakan dalam urusan agama Islam. Dengan ini, prinsip kesatuan boleh menjadikan satu perenggan itu kelihatan lebih mantap dan kemas. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Siti Nur Syafiqah untuk prinsip yang terakhir. Baiklah, terima kasih saudari Anis. Nama saya Siti Nur Syafiqah binti Abdul Hanif dan sekarang saya akan menerangkan tentang kepautan. Kepautan perenggan dikatakan berpaut apabila ayat-ayat yang dibina bergerak lancar dan para pembaca dapat membacanya dengan mudah dari satu ayat ke satu ayat yang lain tanpa ada idea yang tertinggal dan tidak dinyatakan. Menurut Awang Sarian pada tahun 2004, berpendapat perenggan yang dibina perlulah terjalin dengan baik sehingga urutan idea tersusun dan tidak kelihatan berselera. Contoh bagi ciri perenggan kepautan adalah menggunakan alat-alat penghubung seperti rujukan kata ganti diri, pengulangan perkataan dan penanda wacana bagi memautkan perkataan dengan perkataan, frasa dan frasa dan juga ayat dengan ayat. Kepautan juga merupakan aspek yang penting dalam pembinaan sesebuah perenggan yang berkesan. Sesebuah perenggan itu dikatakan berpaut apabila ayat-ayat yang dibina di dalamnya bergerak lancar dan orang maupun pembaca dapat membacanya dengan mudah dari satu ayat ke satu ayat yang lain tanpa ada ruang kosong atau jurang fikiran atau idea yang tertinggal serta tidak dikemukakan. Di samping itu, kita juga menggunakan 3 alat penghubung atau disebut juga alat transisi untuk mewujudkan nilai kepautan. Alat-alat penghubung ini ialah Sekian, terima kasih. Kata hubung, pengulangan perkataan penting dan penanda transisi. Kata ganti diri pula terdiri daripada contoh macam saya, kami, kita dan juga sebagainya. Jika penulisan personal itu menggunakan kata ganti diri, maka perulangan penggunaannya akan memudahkan para pembaca membuat rujukan serta dengan adanya rujukan ini akan terselah kepautan. Satu idea dipautkan pada idea lain atau satu ayat dihubungkan pada ayat melalui rujukan terhadap kata ganti itu. Contohnya dapat kita lihat dalam perenggan yang ketujuh, penulis menggunakan perkataan mereka dalam penulisan bagi merujuk kepada orang yang menyindir diri beliau. Selain itu, perenggan akhir juga penulis menggunakan kata ganti diri kita yang mana untuk merujuk seluruh masyarakat untuk memelihara khazanah negara, iaitu tulisan Jawi. Perkataan penting juga boleh digunakan untuk memelihara kepautan. Konsep-konsep yang menjadi teras perbincangan dan huraian, jika diulang penggunaannya, maka pembaca akan mempunyai rujukan yang mudah. Contohnya pada perenggan yang kelima, yang 5 perenggan yang terakhir, rencana tersebut menggunakan perkataan penulis secara berulang untuk menambahkan informasi yang penulis katakan dari satu perenggan ke perenggan yang lain. Hal ini memudahkan bagi para pembaca untuk memahami rencana tersebut dengan mudah kerana
setiap ayat tu merujuk kepada pendapat penulis. Begitu juga dengan penggunaan kata transisi. Dalam bahasa Melayu, banyak perkataan yang berfungsi sebagai penanda transisi. Antara perkataan-perkataan itu seperti walau bagaimanapun, biarpun, sungguh pun, namun, tetapi, jikalau demikian, oleh sebab itu, maka, hatta, tetapi, jikalau demikian, oleh sebab itu, maka, tetapi, akibat dan banyak lagi. Contohnya dapat kita lihat dalam subtopik tulisan Jawi, warisan patut diwarisi generasi muda. Perenggan yang kedua sehingga perenggan yang keempat, perkataan namun, tidak hairanlah dan tambahan pula digunakan untuk permulaan perenggan tersebut bagi memberi kesinambungan dalam satu perenggan ke perenggan yang lain. Tidak lupa juga pelbagai kata hubung digunakan dalam rencana tersebut. Contohnya, dalam perenggan terakhir yang mana penulis menyatakan, semoga dengan usaha begini, khazanah budaya ini dapat hidup dan tidak lelap dalam hati kita. Perkataan dan digunakan untuk menyambungkan satu ayat ke satu ayat untuk membentuk kata memajmuk, memudahkan para pembaca memahami ayat yang ingin disampaikan kepada para pembaca. Penulis ingin menyampaikan perkara tersebut kepada para pembaca. Sekian daripada saya. Terima kasih.